Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berjumpa kembali dalam siaran live Facebook Pusat Tahfiz At-Taqwa, iaitu dengan tujuan mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Salawat dan salam kita hadiahkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat ke atasnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya yang akan memulai majlis kita, siaran kita, siaran untuk mempelajari bahasa Arab Al-Quran adalah Ustaz Farid sepatutnya di awal. Tapi mungkin Ustaz Farid ada sedikit masalah atau hal. Jadi insya-Allah saya akan memulai pengajian kita pada pagi hari ini, iaitu kita mulai daripada latihan kaedah kata dasar Al-Quran, iaitu menggunakan kitab yang merah ni. Okey. Akil, ada marker tak? Marker yang bagus. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana yang dah kita kongsikan sebelum ni, semalam kita dah berkongsi kepada tuan-tuan mengenai pembahagian fi'il berdasarkan huruf yang membina fi'il tersebut, atau dinamai bina'ul fi'il dalam bahasa Arab. Jadi kita memperhatikan apa saja huruf-huruf yang terkandung dalam fi'il tu, atau apa saja huruf asal atau kata dasar dari fi'il tersebut. Adakah dalam fi'il tu ada huruf illah, atau dalam fi'il tu tak ada huruf illah sama sekali. Kalau dia di antara kata dasar fi'il tersebut ada huruf illah, maka fi'il tersebut dinamai fi'lun mu'tal. Kalau di dalam fi'il, kalau kata dasar daripada fi'il tu ada huruf, tak ada huruf illah, maka dinamai fi'il sahih. Jadi ada dua fi'il mu'tal dan fi'il sahih. Sahih tak ada huruf illah pada kata dasarnya. Kalau mu'tal ada huruf illah pada kata dasarnya. Dan alhamdulillah saya dah kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan nota mengenai pembahagian fi'il ni. Jadi semoga saja manfaat bagi tuan-tuan dan puan-puan semuanya. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan. Semalam kita tak habis lagi latihan kita pada muka surat 49. Kita cuma sampai nombor 6 kita kerjakan. Jadi insya-Allah kita cuba habiskanlah pada hari ini. Masih ada lagi 12 nombor latihan. Masih ada lagi dari nombor 7 hingga nombor 18. Ada 18, ada 12 soalan lagi yang belum kita selesaikan. InsyaAllah kita selesaikan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sila tuan-tuan dan puan-puan buka muka surat 49. Kita start daripada nombor 7. Nombor 7. Alhamdulillah kita sekarang ni dah ada marker. Semalam tak ada marker, jadi apa dia, tulisan dia tak jelas sangat. Okay, tapi tak tahulah. Semoga je okey marker ni. Hitam dengan merah.
Hitam dengan biru. Okey. Yang nombor 7, adaa. Ini dalam surah Al-Baqarah. Apa? Falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Ada lagi satu ayat tu. Selepas innallaha apa? Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fi wa idza azlama alaihim qamu. Jadi adaa ini dalam surah Al-Baqarah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cek dalam surah Al-Baqarah. Adaa makna dia apa? Menghidupkan. Dia daripada perkataan dau'un, dot, waw dan hamzah. Dau'un makna dia cahaya. Okey, tutup sekali. Okey. Adaa ini apa wazan dia? Sebelum kita tahu bina dia, sama ada dia sahih ke mu'tal, atau sama ada dia salim, mahmus, mudha'af, ataupun mithal, ajwaf, naqis, lafif. Kita kena tahu dulu wazan dia punya. Apa wazan dia? Adaa. Ini ada 4 huruf tuan-tuan dan perempuan. Wazan dia adalah af'ala. Wazan dia iaitunya af'ala. Af'ala. Jadi di sini ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya baris yang fathah ni atau baris atas ni, ini adalah kepunyaan alif sepatutnya. Sebenarnya. Jadi sepatutnya wazan baris itu macam ni, af'ala. Kat sini ni macam itulah agak-agak dia. Jadi alif tu sepatut dia berbaris fathah atau baris atas. Tapi alif tak ada kena dapat baris. Jadi sebab tu baris fathah yang sepatutnya di alif, baris atas yang sepatutnya di alif ni kita pindahkan kepada yang dot. Jadi macam ni bentuk dia. Adaa. Wazan dia tetap af'ala. Walaupun baris dia berbeza. Baris atas dengan baris bawah dia berbeza. Sini sukun, sini fathah, sini sukun. Okey, dah jumpa kita yang macam ni. Adaa, wazan dia af'ala. Sekarang kita cari apa fa'ul fi'il dia, apa ainul fi'il dia, apa lamul fi'il dia. Macam mana kita nak tentukan fa'ul fi'il, ainul fi'il dan lamul fi'il? Kita kena cari yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Kalau yang sejajar dengan fa adalah dot, yang ain alif, yang lam adalah hamzah. Alif ini tak pernah jadi kata dasar tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalunya itu antara waw ataupun ya. Jadi yang di sini ni bukan alif sebenarnya. Ini hanya samaran dia sahaja. Apa sini sebenar yang huruf sebenar sini ni? Iaitunya waw. Waw. Jadi sini adalah waw. Jadi dot, waw dan hamzah. Dari ini dari dot, waw dan hamzah, dari kata dasar ni barulah kita dapat mengatakan apa bina daripada fi'il ni. Apa bina dia atau apa jenis fi'il ni? Fi'il sahih ke mu'tal. Sini ada waw. Makanya dia adalah fi'il mu'tal. Lepas tu dah jumpa kita dia ni ada waw, maka kita namai dia fi'il mu'tal. Waw tu letak dia di mana? Di ain, yang sejajar dengan ain. Kalau huruf illah sejajar dengan ain atau dinamai atau istilah dia ainul fi'il dia adalah huruf illah, maka dia dinamai mu'tal ajwaf. Bismillah. Okey, ini nombor pertama. Nombor 1. Nombor 7. Nombor 8. Yasumuna. Yasumuna. Ini apa wazan dia? Okey. Yang ya ini adalah huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah.
Yang waw dengan nun ini adalah simbol fa'il, simbol pelaku untuk fi'il mudhari'. Simbol pelaku untuk fi'il mudhari'. Jadi yasumun, yang ni adalah huruf mudhara'ah, waw dan nun adalah simbol pelaku untuk fi'il mudhari'. Simbol pelaku, ya. Lepas tu apa kata dasar dia? Kalau kata dasar dia, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cari kata dasar, senang saja. Sekarang tinggal sin, waw dan mim. Itulah kata dasar dia. Cuma kita kena cari wazan dia. Apa wazan dia? Senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Wazan dia, ini kan kata dasar dia, fa, ain dan lam. Kita bagi ya, kita bagi waw dan nun belakang dia. Sebab nak ikutkan yang biar sama dia. Lepas tu bagi fa, ain dan lam. Fa, ain dan lam. Sebab dia 3 huruf saja lagi yang tinggal lah. Senang saja. Fa, ain, lam. Jadi yaf, ulu, uluna. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di sini, sebenarnya yang sukun ni di sini. Yang dhammah ni di sini. Dia dah bertukar dah baris dia. Kenapa boleh bertukar? Sebabkan ada huruf illah. Jadi huruf illah ni boleh dia mengubah-ubah baris. Yang sepatut dia baris dia adalah yaswumu sepatut dia. Ikutkan wazan yaf'ulu. Tapi sebabkan ada huruf illah, baris dhammah yang di waw ni wu pindah kepada sin, jadi dia yasumu. Contoh, sepatut dia yaswumu. Sekarang berubah menjadi yasumu. Dah dapat kita wazan dia. Lepas tu kita cari kata dasar dia. Apa kata dasar dia? Sejajar dengan fa, ain dan lam. Iaitunya sin, waw dan mim. Okey. Maknanya di sini ada huruf illah. Jadi dia termasuk kepada fi'il mu'tal. Kalau ada huruf illah dan letak huruf illah dia di tengah atau di ainul fi'il, maka dinamai fi'il mu'tal ajwaf. Fi'il mu'tal ajwaf. Apa dalam ni, dalam yasumun ni, dalam apa? Wa iz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dalam surah apa tu? Al-Baqarah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari. Okey. Ini yang nomor 8. Ada soalan? Ada. Nombor 8 ya. Lepas tu nombor 9. Ud'u. Ud'u. Ud'u ni, okey, ud'u. Apa wazan dia? Ud'u ni bentuk dia semula dia adalah dari fi'il madi da'a yad'u. Macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Da'a yad'u. Fi'il amar dia apa? Fi'il amar dia, cara nak ubah fi'il amar, ambil fi'il mudhari' dia. Yang ya ni kita hilangkan, kita padam. Lepas tu kita ganti dengan alif. Lepas tu baris alif dia macam mana ni? Tak baris-baris, tak pakai baris ni kan? Kita sesuaikan dengan huruf yang sebelum akhir. Huruf yang ni ya. Ainul fi'il dia. Sini ain dia dhammah. Sini kena bagi dhammah. Ud'u. Lepas tu yang akhiran dia kena bagi sukun. Sini waw dia dah sukun. Waw tu dah sukun. Baris akhir yang huruf terakhir dah sukun. Macam mana kita nak bagi sukun lagi? Jadi cara dia dalam kaedah bahasa Arab, kalau huruf illah di belakang ni, ada huruf illah di belakang dia, bila mana jadi fi'il amar, huruf illah ni dibuang. Maka menjadi ud'u. Macam ni. Ud'u. Hilang huruf illah. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, selepas ain ni ada huruf illah sebenarnya di sini. Sebenarnya, tapi dipadamkan, dihilangkan. Jadi wazan dia apa? Wazan dia, kalau kita tengok daripada yang sini, da'a atau da'a yad'u, kita buat fi'il mudhari' dia da'a
yad'u. Apa wazan dia ni? Fa'ala yaf'ulu. Jadi fa'ul fi'il dia apa? Dal. Ainul fi'il dia apa? Ain. Lamul fi'il dia apa? Waw. Baru kita buat wazan dia. Alif ni huruf tambahan. Alif ni adalah huruf tambahan. Dal. Dal ni apa dia? Fa. Dal ni kan sejajar dengan fa. Dal adalah fa. Ain dia apa? Ain dia ain. Berarti bagi ain. Maknanya macam ni lah wazan dia. Uf'u. Uf'u. Itu wazan dia. Uf'u. Ada tak sini ya? Ada. Ada sini uf'u. Ada ni uf'u. Jelas? Ada uf'u. Jadi itu wazan dia uf'u. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan terjumpa macam ni, sebaiknya tengok kepada fi'il mudhari' ataupun fi'il madi macam ni. Lepas tu cari wazan untuk fi'il mudhari' dan fi'il madi. Lepas tu sesuaikan yang mana huruf fa'ul fi'il dia, yang mana ainul fi'il dia, yang mana lamul fi'il dia. Dah jumpa yang ni, baru kita cari wazan untuk fi'il amar macam ni ya. Itulah cara dia. Okey. Jadi ini ni termasuk bina apa dia? Binaul fi'il dia apa? Binaul fi'il dia adalah ada huruf illah. Maka dia termasuk mu'tal. Huruf illah dia di mana? Di lamul fi'il. Mu'tal apa, Syahmi? Di lamul fi'il mu'tal apa? Huruf illah dia di akhir. Di lamul fi'il. Ya. Mu'tal apa? Ajwah. Mana ajwah? Mu'tal. Misal. Mu'tal naqis. Kalau misal apa? Misal di fa'ul fi'il. Ajwaf? Ainul fi'il. Naqis? Di lam fi'il. Lafif? Ada dua huruf illah. Ni bahaya ni sampai lupa. Lebih hebat lagi Hajah sama Haji ni. Dah tahu lah. Antum dah belajar bahasa Arab sini. Terlupa pula. Okey. Teruskan nombor 10. Tatsluna. Tatsluna. Okey. Okey. Tatsluna. Ada ta. Ta ni penanda dia fi'il mudhari' atau huruf mudhara'ah. Yang waw dan nun ini simbol yang waw ni adalah simbol pelaku. Yang nun ni adalah simbol rafa' dia, simbol bahawasanya fi'il mudhari' itu marfu'. Ada kan status i'rab dalam kitab Dr. Rusli. Jelaskan nun tu adalah tanda atau alamat daripada status ma'rfu' bagi fi'il mudhari'. Okey. Kalau ada ta berakhiran dengan waw nun, maka dia bermaknakan kalian. Jadi pelaku dia adalah kalian. Kalian. Tinggal sekarang ni kalau kita nak bagi wazan dia ta, waw dan nun macam tu saja. Sekarang huruf dia bersisa tinggal dua saja, ta dengan lam. Sepatutnya kata dasar tu ada 3. Fa, ain dan lam. Mesti ada 3 ataupun lebih. Tak boleh 2. Sepatutnya sini ada 3 ni. Bukan ta dan lam. Maknanya ada kurang satu lagi huruf. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tala ni sebenarnya adalah tala yatslu. Tala yatslu. Fi'il madi dia adalah tala, fi'il mudhari' dia adalah yatslu. Apa wazan dia? Fa'ala yaf'ulu. Jadi apa fa'ul fi'il, ainul fi'il dan lamul fi'il dia? Fa'ul fi'il dia adalah ta, ainul fi'il dia adalah lam, lamul fi'il dia adalah waw. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak kita di sini. Ta dan lam. Ta dan lam dia masih ada sini. Waw dia mana? Wawnya kena buang. Waw dia kena buang, kena padam.
Jadi di sini ni macam mana kita nak bagi wazan? Ta ni sejajar dengan apa tadi? Dengan fa. Kita bagi sini fa. Lam ni tadi sejajar dengan apa? Sejajar dengan ain. Kita bagi ain. Lepas tu waw masuk yang lam ni tak ada, Ustaz. Sebab kan waw tak ada juga sini. Waw tak ada sini kan. Sini waw ni bukan wawul, ini bukan lamul fi'il dia. Ini simbol pelaku. Jadi macam mana dia? Jadi taf'una. Taf'una. Ada tak dalam ni taf'una? Ada ni tuan-tuan dan puan-puan. Taf'una. Ada di sini. Di sini taf'una. Okey. Taf'una. Apa soalan dia? Huruf illah mesti di hujung ayat ke? Huruf illah mesti di hujung ayat ke? Huruf illah tak mesti tuan-tuan di ujung perkataan, tak mesti. Hajah dan haji semua huruf illah tak mesti di akhiran. Kebetulan sahaja kita menjumpai perkataan yang berakhiran huruf illah. Da'a yada'u, tala yatlu. Kebetulan sahaja. Sebenarnya ada huruf illah yang di tengah, ada huruf illah yang di awal. Contoh dia wa'ada ya'idu. Ya'idukum apa? Wallahu ya'idukumul tak, wallahu ya'idukumul. Ada dalam surah lupa Ustaz. Wallahu ya'idukumul. Ada dalam surah apa tu? Nanti boleh cari atau saya cari sekejap Cari sekejap Wallahu ya'idukumul. Saya terlupa. Ni. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un alim. Muka surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat yang 268. 268. Cuba baca. Cuba baca Marzuki. Ingat. Auzubillah dulu tahu. Cuba. Wallahu wasi'un alim. Jadi ya'idukum, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Ya'idukum. Ya'idu ni tuan-tuan dan puan-puan, ini ada huruf illah sini. Ya yang di sini ni, ini adalah tanda fi'il mudhari'. Tanda fi'il mudhari'. Yang ya ni tanda fi'il mudhari'. Sekarang tinggal dua huruf saja lagi, ain dan dal. Tak mungkin fi'il tu kata dasar dia cuma dua huruf saja. Paling tidak minimum kata dasar dia ada 3 huruf. Jadi ya'idu ni bentuk asal dia adalah wa'ada ya'idu. Bentuk asal dari ya'idu ni iaitunya yau'idu. Yau'idu wazan dia apa? Yaf'ilu. Sekarang kita cari apa fa'ul fi'il, apa ainul fi'il, apa lamul fi'il dia. Fa'ul fi'il dia adalah waw, ainul fi'il dia adalah ain, lamul fi'il dia adalah dal. Inilah kata dasar dia, waw, ain dan dal. Sekarang kita menjumpai bahawasanya ada huruf illah di awal perkataan. Di awal perkataan itu dinamai fi'il mu'tal mithal. Jadi tak selalu di akhiran. Macam ayat tadi ya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan tu selalu berbisik-bisik atau menjanjikan kepada kalian tentang kefakiran. Ini tentang ayat berinfak. Kita sebagai umat Islam, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kena berinfak. Lepas tu selepas ayat tu, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi agar kita takut untuk berinfak tu, syaitan selalu membisikkan ke telinga kita, jangan berinfak, nanti kamu dimiskin.
Akan tetapi ayat selanjutnya, ayat masih dalam ayat tu juga, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Tapi walaupun syaitan berbisik-bisik kepada kalian tentang kefakiran kalau kalian berinfak, akan tetapi Allah telah akan menjanjikan kepada kalian keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rezekinya, alimun, dan maha mengetahui akan apa yang kalian perbuat. Okey. Jadi itu dia, ya'idukum. Okey. Nombor 11. Nombor 11 ni dia. Nombor 11 ni pun sama yang kita bincang sekejap tadi ni. Nombor 11 ha. Nombor 11. Nombor 11 saya, iaitu wa'adna. Wa'adna. Ni sama dia tadi dengan yang tadi kita bincang sekejap ni. Wa'adna. Okey. Wa'adna Musa. Ya. Itu wa'adna atau wa'adna? Pakai panjang waw dia. Ya. Cuba cari dalam phone Ustaz ni. Cari dalam ni. Cuba cari. Orang cari. Wa'adna. Nanti boleh kita cari dalam Al-Quran. Ataupun Ajah dan Haji pun dah menjumpai perkataan ni dalam Al-Quran. Wa'adna. Wa'adna apa wazan dia? Ni ada berakhiran dengan na. Itu. Ya, panjang. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma taqadtumul ijla min ba'dihi wa antum tanzurun. Ya. Wa antum zalimun. Okey. Wa idh wa'adna, surah Al-Baqarah. Okey. Wa'adna, ada na belakang dia. Na itu adalah simbol fa'il untuk fi'il madi. Wa'adna. Wa'adna, yang na ni kita bagi di sini na. Lepas tu sisa huruf dia waw, alif, ain dan dal. Ada 4. Maknanya dia rubai, ada 4 huruf, fi'il yang 4 huruf. Kalau wazan untuk fi'il 4 huruf ada di muka surat 14. Ada fa'alna, ada fa'ala yufa'ilu, ada fa'ala yufa'ilu, ada af'ala yuf'ilu wazan ya. Yang mana yang sesuai? Iaitunya fa'ala yufa'ilu, fa'alna. Sama bentuknya. Huruf tambahan dia apa? Huruf tambahan dia alif. Ni alif ni. Alif ni huruf tambahan dia. Jadi kata dasar dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kata dasar dia adalah waw, ain dan dal. Sama dia dengan yang ni tadi. Sama bentuk dia. Sama kata dasar dia. Wa'ada, wa'adna. Okey. Jadi ini termasuk ke bina apa? Mu'tal apa? Ni kan ada huruf illah mu'tal. Mu'tal apa nama dia? Mu'tal mithal. Jadi kalau mithal ni ada huruf illah di awalan dia. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita teruskan kita tersambung kepada nombor 12. Tubu. 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 Tubu ni berakhiran dengan waw. Ini simbol pelaku untuk fi'il amar. Ni fi'il amar ni sebenarnya. Tub. Asal dia adalah tub. Sebenarnya asal dia ini fi'il amar. Asal dia fi'il madi, fi'il mudhari' dia taba. Taba yatubu. Taba yatubu. Apa wazan dia? Fa'ala yaf'ulu. Kalau tak silap saya pun, kita dah berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai perkataan taba yatubu ni. Jadi asal dia yang waw sini ni
Ni sebenarnya tukar ni. Dah tukar dah. Yang sukun ni sepatutnya di ta, yang dhammah ni sepatutnya disukun. Sebenarnya macam tu. Tapi dah diubah dalam kaedah i'lal jadi yatubu. Asal dia adalah yatwubu. Okey. Fa'ala yaf'ulu. Fi'il amar dia apa? Fi'il amar dia yatubu. Kita ambil fi'il mudhari'. Cara nak ubah fi'il amar tu macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita hilangkan ya dia. Kita bagi alif. Apa? Kita bagi alif. Yang sini ni tadi kan sepatutnya sini kan utwub kan. Yang dhammah ni samakan dengan sini utwub. Tadi kita ulang lagi ke sini. Tadi macam ni lah. Utub macam tu. Yang akhiran bagi sukun. Jadi dia utub. Kalau huruf kedua selepas alif ada huruf yang berbaris, huruf selepas alif ni ta. Ta ni dia pakai baris kan? Yang alif ni kena buang saja. Alif tu ada jikalau selepas dia tu sukun. Alif lam, apa lagi? Idrib. Idrib tu kan sukun selepas dia alif dot. Dot tu kan sukun. Iqra. Alif lepas dia qaf. Qaf tu sukun tak? Sukun. Jadi alif tu tak ada. Tetap ada. Tapi kalau selepas alif ni ada huruf yang berharokat macam ni, berbaris dia, alif tu dibuang. Dibuang saja. Jadi dia macam mana? Tub. Macam ni. Kalau dah macam ni, tub. Itu baca dia. Jadi padam saja yang waw ni. Sebab waw ni tak terlalu ada function dia. Buang saja yang huruf illah tu. Maka dia menjadi tub. Sekarang yang tub ni plus dengan waw. Kalau dia dah plus dengan waw, maka yang waw yang tengah-tengah tadi ni tetap ada. Jadi dia macam mana? Tubu. Kalau dia plus dengan waw, yang waw ni kembali lagi dia. Macam tu asal dia tuan-tuan dan puan-puan. Pelik sikit Sat? Tak apa, di awal-awal ni lah pelik dia nampak dia. Cuma nanti selepas ni insya-Allah akan mudah lagi. Apa? Dalam surah apa ni? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada lagi fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Ni jangan salah. Fatubu ila bariikum tu surah apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Lain satu lagi tu ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu surah apa? Tahrim. Okey. Jadi asal dia tub plus dengan waw. Sebabkan tub kalau dah plus dengan waw maka waw ni kembali lagi dia tubu. Jadi apa ni wazan dia? Wazan dia apa? Sini ada tak wazan dia? Ada sini wazan dia. Ada. Apa? Tak tambah hamzah wasal dia untuk fi'il amar. Macam tadi saya cakap, asal dia memang ada hamzatul wasal. Tadi kan yatubu. Kalau kita nak jadikan ini kan kita nak ubah fi'il amar daripada fi'il mudhari' menjadi fi'il amar. Kita nak jadikan fi'il amar, kita padam yang ya ni. Tambah dengan alif. Sebab sini bagi dhammah, sini bagi sukun. Macam ni sebenarnya bentuk dia. Utub. Tu. Sebenarnya macam tu. Tapi disebabkan selepas alif ni ada huruf yang berharokat, alif ni selalu kena buang. Kalau selepas dia tu ada huruf yang berharokat, ada huruf yang berbaris. Selepas alif ni apa huruf dia? Ta. Ta ni berbaris ke tak? Berbaris. Baris apa? Baris depan. Kita padam alif ni. Tapi berbeza kes dia dengan macam ni. Iqra. Iqra, alif ni selepas dia qaf kan? Qaf ni berbaris tak? Berbaris sukun. Baru tetap ada alif ni. Alif tu tetap ada. Tapi kalau selepas dia macam ni, alif tu kena buang. Sebab tu alif dia tak ada sekarang. Cuma sebenarnya ada alif. Jadi tubuh ni sebenarnya ada alif sini. Jadi wazan dia apa? Wazan dia adalah
uf'ulu. Sebenarnya ada alif. Sebenarnya. Jadi wazan dia adalah uf'ulu. Ikutkan bentuk yang sebenarnya. Kalau kita cari wazan yang macam ni ya. Jadi uf'ulu. Ada sini ni. Ada tak sini uf'ulu? Ada sini uf'ulu ni. Yang paling bawah yang paling bawah ni uf'ulu. Jadi ikutkan wazan yang sebenarnya. Jadi alif tu kita ikutkan wazan kita ikutkan bentuk yang sebenarnya. Jadi kita bagi saja alif sini. Sebenarnya alif tak ada. Jadi alif ni tak ada. Cuma kita nak cari wazan dia, kita tengok bentuk semula jadi dia. Asal dia adalah utubu sebenarnya. Okey. Uf'ulu wazan dia. Jadi kata dasar dia apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Kata dasar dia adalah ta, waw dan ba. Ada huruf illah di tengah-tengah. Apa nama dia? Mu'tal ajwaf. Mu'tal ajwaf. Okey. Kita padam. Okey. Kita sambung nombor 13. Ba'u. 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 Ini ada waw. Ini simbol pelaku. Ini senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Ada simbol pelaku. Tinggal berapa huruf dia? Ba, alif, waw. Ba, alif, hamzah. 3 huruf saja. Itulah fa, ain dan lam dia. Macam mana? Kita bagi waw dulu. Baru kita bagi fa, ain dan lam. Sejajarkan saja. Fa, ain dan lam. Sini. Maknanya sini adalah fa'alu. Senang. Kalau dah tinggal 3 huruf tu senang macam tu. Fa'alu. Jadi kata dasar dia apa? Kata dasar dia adalah ba, alif dan lam. Ba, alif dan lam, ba, alif dan hamzah. Ada huruf illah, alif. Sini ni antara waw dengan alif, antara waw dengan ya, bukan alif sebenarnya. Alif tu hanya semaran saja. Jadi sini ni ada huruf illah di tengah-tengah. Maka dia dinamai fi'il mu'tal apa? Mu'tal ajwaf. Okey. Wazan dia fa'alu. Ada tak sini fa'alu? Ada sini. Ni fa'alu. Ni fa'alu. Okey. Dah? Nombor 14. Nombor 14. Tajzi. Tajzi. Apa? Tajzi nafsun an nafsin. Apa? Yaumat apa? Wattaqu yawman la tajzi nafs. Itu surah Baqarah juga kan? Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlu yu'khadhu minha wala ada dua. Jadi surah Al-Baqarah tu selepas di ya bani Israil la dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Lepas tu wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Ya kan? Okey, jadi yauma wattaqu yawman la tajzi. Okey, dan surah Al-Baqarah. Tajzi. Ada huruf mudhara'ah di awal dia. Huruf mudhara'ah di awal dia. Huruf mudhara'ah.
Lepas tu tinggal berapa huruf lagi? Ada jim, zai dan ya. 3 huruf saja. Senang saja. Kita bagi dulu huruf mudhara'ah dia. Ta. Lepas tu bagi fa, ain dan lam. Fa, ain dan lam. Sejajarkan saja. Fa dia adalah jim, ain dia adalah zai, lam dia adalah ya. Itulah kata dasar dia. Jim, zai dan ya. Jim, zai dan ya. Jadi di sini ada huruf illah. Huruf illah. Huruf illah di akhir, maka dinamai mu'tal naqis. Jadi kalau ada huruf illah di akhir, dinamai mu'tal naqis. Okey. Wazan dia apa ni? Wazan dia adalah taf'ilu. 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 Ada tak di sana taf'ilu? Ada sini. Ni tuan-tuan dan puan-puan. Taf'ilu. Okey. Nombor 15. Okey. Nombor 15, takunu. Takunu. Dalam surah Al-Baqarah juga. Dalam surah Al-Baqarah juga. Apa? Fala takunu. Apa? Dalam surah itu juga, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Okey. Takunu. Dalam surah Al-Baqarah juga. Helai berapa tu? Muka surat berapa tu? Muka suratnya tak tahu. Kata silap saya, muka surat yang ke-7 ke macam tu, ke-6, 6 ke-7 antara itulah. Takunu. Okey. Ini ada huruf mudhara'ah di awal dia. Akhiran dia ada waw, pelaku, simbol pelaku untuk fi'il mudhari'. Jadi kalau kita nak buat wazan dia apa? Senang saja tuan-tuan dan puan, sebabkan sini tinggal 3 huruf saja lagi, kaf, waw dan nun. Jadi wazan dia apa? Tambahkan dengan ta, belakang dia dengan waw. Fa, ain dan lam, macam ni. Jadi wazan dia adalah taf'ulu. Senang saja. 3 huruf. Taf'ulu. Ini pun sebenarnya sini ni terbalik ni sebenarnya. Patutnya takunu sebenarnya. Cuma dalam kaedah bahasa Arab dia ubah menjadi takunu. Jadi kana yakunu. Okey. Jadi wazan dia adalah taf'ulu. Ada ke tak di sini ya taf'ulu? Ada sini tuan-tuan dan puan-puan ni. Okey, okey. Apa kata dasar dia? Kata dasar dia adalah kaf, waw dan nun. Ada huruf illah di sini, di tengah-tengah. Ada huruf illah di tengah-tengah dia. Maka ini dinamai fi'il mu'tal ajwaf. Ada huruf illah. Okey. Nombor 16. Ista'inu. Apa? Dalam surah Al-Baqarah juga. Wasta'inu bis sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Okey. Wasta'inu bis sabri was-salah. Ista'inu. Ini ada berakhiran dengan waw, simbol pelaku.
simbol pelaku. Jadi fi'il dia ada berapa huruf sini tuan-tuan dan puan-puan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf fi'il. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cek pada buku yang hijau tu, tengok fi'il, wazan fi'il yang 6 huruf. Iaitunya wazan yang ke-10 istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, ista'inu ni adalah fi'il amar. Fi'il amar. Apa istaf'ala yastaf'ilu wazan fi'il amar dia? Wazan fi'il amar dia adalah istaf'il. Istaf'il. Tu wazan fi'il amar dia. Jadi istaf'il ni dah tambahkan dengan waw dan alif. Jadi wazan sini adalah istaf'il. Istaf'ilu jadi dia. Jadi sin dengan sin ini huruf tambahan, alif dengan alif huruf tambahan, tak dengan tak huruf tambahan, fa dengan ain. Huruf ain, faul fi'il dia adalah ain. Ain dengan ya. Ainul fi'il dia adalah ya. Nun dengan lam. Lamul fi'il dia adalah nun. Jadi inilah kata dasar dia. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, ain yang ya ni sebenarnya sini ni bukan ya kata dasar dia, tapi adalah waw. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan menjumpai kata dasar antara yang tiga tu alif, waw, ya, cuba cek elok-elok dulu dalam kamus kata dasar Al-Quran di buku yang hijau tu. Sama ada tu sebenarnya waw, tapi yang nampak dengan kita ya macam ni. Ada yang nampak kita di dalam kitab tu dalam Al-Quran alif kata dasar dia. Cuma sebenarnya adalah kata dasarnya iaitunya waw ataupun ya. Jadi dia tukar-tukar. Jadi kita kena cek dalam kamus kata dasar Al-Quran. Jadi sini ni adalah sebenarnya waw, bukan ya. Kita buat je ya, sebenarnya adalah waw. Ista'inu. Ada tak wazan istaf'ilu? Ada? Ada sini. Ni wazan istaf'ilu. Okey. Nombor 17. Afauna. Afauna. Afauna ni senang saja ni tuan-tuan dan puan-puan. Ada na belakang dia, simbol fi'il. Ni simbol pelaku, simbol pelaku untuk fi'il madi. Tinggal 3 huruf saja. Kita bagi saja fa'ain dan lam. Jadi dia fa'al, fa'alna. Fa'alna. Ini wazan dia. Kata dasar dia apa? Ain, fa dan waw. Yang waw di sini memang betul-betul waw. Kalau tuan-tuan dan puan-puan cek dalam kamus kata dasar. Jadi kata dasar dia adalah ain, fa dan waw. Bina fi'il dia apa? Ada huruf illah. Maknanya dia adalah fi'il mu'tal. Huruf illah dia akhir. Fi'il mu'tal naqis. Okey. Jadi fa'alna, afauna. Ada tak sini fa'alna? Ada sini. Yang ni fa'alna. Okey. Okey. Nombor 18 terakhir. Ta'athau. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita tengok yang terakhirnya. Yang terakhir ni ada ta, ada huruf mudhara'ah, ada waw. Ada waw, simbol fa'il atau simbol pelaku untuk fi'il mudhari'. Maknanya kalian. Jadi kita bagi sini ta, kita bagi sini waw. Ta. Tinggal 2 huruf saja. Maknanya ada 1 huruf yang dihilangkan, iaitunya huruf illah. Apa sini huruf yang dihilangkan? Cuba kita cari. Huruf illah yang dibuang tu adalah huruf yang terakhir dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok, kita cuba buka kamus kata dasar. Kita cuba cari ain, sin, ain, tha dan waw. Kita cuba cari. Ada ke tak? Kita cuba buka kamus. Ni ada. Ain, sin dan ain, tha dan waw. Ni. Asa ya'su. Asa ya'su. Nampak? Muka surat 148. Jadi sebenarnya
Di sini ni adalah tak sebenarnya iaitunya ta'athu. Ta'athu plus dengan waw. Asal dia macam ni sebenarnya. Sebenarnya macam semula jadi dia macam tu. Tapi yang waw ni dipadam, dibuang, dihilangkan. Maka dia menjadi ta'thaw macam tu. Jadi kalau kita ambil ta'athu tadi, ya'su, asa ya'su. Ya'su, kita bagi wazan dia yaf'ulu macam tu. Dah dapat kita bentuk fi'il mudhari' yang asal dia, ya'su, kita bagi wazan dia yaf'ulu. Dari sini baru kita nampak apa fa'ul fi'il dia, apa ainul fi'il dia, apa lamul fi'il dia. Fa'ul fi'il dia apa? Ain. Ainul fi'il dia apa? Sa. Lamul fi'il dia apa? Waw. Ni. Ain, clean dan waw. Baru kita bagi wazan di sini. Ain ni tadi apa? Ain ni sejajar dengan fa. Kita bagi fa. Sa ni tadi apa? Sa ni sejajar dengan ain. Kita bagi ain. Dah. Habis macam tu. Jadi wazan dia iaitunya taf'au. Taf'au. Wazan dia taf'au. Ada tak sini taf'au? Ada ni. Taf'au. Nampak? Okey, jadi itu dia. Jadi inilah latihan kita pada muka surat 49. Okey, jadi kita banyak sini menjumpai fi'il yang mu'tal sama ada misal, naqis, ajwaf. Yang lafif pun kita dah berjumpa semalam. Semalam kita berjumpa yang lafif yang ada 2 huruf illah. Jadi ada soalan tak? Terakhir tak ada. Jadi inilah penjelasan kita pada hari ini, perkongsian kita pada hari ini kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai pembahasan latihan pada muka surat 49. Jadi esok insya-Allah kita akan teruskan lagi latihan pada muka surat 50. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bersiaran live, hendaknya tuan-tuan dan puan-puan sudah membaca atau menyelesaikan atau menjawab latihan-latihan pada muka surat 50 ni. Jadi nanti masa kita bersiaran, masa kita menjelaskan, mensyarahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan tinggal cek betul ke tak je lagi. Okey. Okey. Itu saja dulu pada hari ini. Soalan? Apa? Bahasa Jawi. Apa? Bahasa Jawi. Tulisan Jawi. Tulisan Jawi yang mana? Maksud dia? Mana je? Asa. Apa tu? Aina. Asa, aina perkataan asal. Asa tu ain, sin dan ya. Itu perkataan asal dia. Ain, kata dasar dia ain, sin dan ya. Boleh cek dalam kamus. Kata dasar ain, sin dan ya. Asa. Ain, sin dan ya. Ni asa. Muka surat 151 151 ada asa. Ain, sin dan ya. Okey. Ini perkataan asal dia atau kata dasar dia. Dah? Okey, jadi itu saja dulu perjumpaan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali esok hari. Tuan-tuan dan puan-puan semoga tetap semangat dalam mempelajari bahasa Al-Quran ini, baik itu bahasa Arab. Dan semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita amalkan, apa yang kita pelajari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembalikan kepada Ustaz Farid. Alhamdulillah Ustaz Farid dah ada bersama kita. Saya tutup. Wallahu a'lam. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallah diucapkan kepada Ustaz Agong kerana memberi pencerahan latihan pada hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita sambung dalam Qamus Al-Quran, pusingan yang kedua dalam misi kita mencari dua ba ataupun dua kotak merah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membincangkan perkataan sin, ta dan juga ra. Muka surat 122. Satara yasturu. Satara yasturu ni adalah maksudnya apa? Iaitu menulis. Istatara tertulis atas wazan istatara. Atas wazan apa? Ifta'ala. Ifta'ala, ijtama'a. Kemudian asatiru adalah cerita-cerita dongengan. Makna bukan cerita yang betul. Tuan-tuan boleh lihat dalam suratul Qalam ada disebutkan Nun wal qalami wa ma yasturun. Okey. Juz 29 yasturun, satara yasturu. Nun wal qalami. Wal qalami makna demi, sumpah demi pena, demi pen. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Siapa mereka tulis? Malaikat. Yasturun, tu satara yasturun. Juzuk 15. Ada ke juzuk 15? Tuan-tuan tengok suratul Isra, 2 line plus 1 page kalau ada. Tuan-tuan lihat juzuk yang 15. Kalau ada lah. 1 line, 2 line plus 1 page. Tak ada Itu mastura. Itu masturata, bukan ta, bukan mastura, mastura, sin. Ayat ke-45 muka surat 286. Itu bukan dalam perbincangan kita. Sebab apa bukan? Sebab dalam ayat itu disebut wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Satu tabir yang tertutup, satar, tertutup, tirai. Dia bukan ta, makna lain tu. Ta makna tulis. Istatara, tuan-tuan lihat juzuk ke berapa? Juzuk yang ke-18, tuan-tuan tengok ada tak? Juzuk ke berapa tadi? Ke-18. Kak, 18. Bukan 18, 18 akhir. 18 akhir. 9 line plus 1 page, tengok. Suratul Furqan, muka surat 360. Ada tak? Tengok pada ayat yang keempat. Wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qaumun akharun. فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Tak ada Yang ada perkataan asatirul awwalin, dongengan orang terdahulu. Iktatabaha, tulis juga Iktatabaha, bukan istatara, iktatabaha. Dekat ayat ni iktatabaha makna tulis, daripada perkataan kaf taba. Di sini sin tara. Okey.
Tuan-tuan buka suratul Mutaffifin pada min asatirul awwalin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Okey, asatirul awwalin. Dongeng orang telah terdahulu. Juzuk 30 Juzuk 29 pun ada suratul Qalam tadi. Bawah sekali tu suratul Qalam. Juzuk 29 tuan-tuan tengok ada. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Okey ya. Kemudian kita lihat perkataan saytara. Maknanya kuasai ataupun mengawal. Saytara kat mana ya? Suratul Ghasyiyah kalau ada. InsyaAllah lah kalau ada Fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir. Nampak? Saytir. Ini dengan baca sad. Tapi dia ada huruf sin kecil tu. Musaytir. Musaytir makna isim fa'il daripada saytara. Saytara yusaytiru musaytiran. Maknanya berkuasa. Sebab ada qiraat baca sin kita baca sad, musaytir. Maksudnya tidaklah kamu ke atas mereka benar-benar berkuasa. Bimusaytir. Dengan sad ya tara. Tapi ada sebahagian baca saytara. Tengok suratul An-Najm, suratul Najmi, juzuk 27. Ada tak? Kita cuba usaha Kalau tak jumpa tak apa, tuan-tuan jangan putus asa. Okey. Syed. Tak ada Tak ada ni. Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun am yuriduna kaidan falladhina kafaru humul makidun. Okey, tuan-tuan lihat pada suratul Najm ayat 525. Ayat pula muka surat 525 page yang ke-37. Muka surat 525 ayat 37. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Adapun di sisi mereka perbendaharaan Tuhan, adakah di sisi mereka perbendaharaan gudang Tuhan kamu, ataupun mereka tu benar-benar mereka orang yang berkuasa musaytir. Dia baca dengan sad dan juga sin. Dalam ilmu tajwid, sad dengan sin nak baca yang mana ni? Tengok huruf yang atas lah. Kalau huruf atas dia sad, baca sad. Kalau huruf di bawah dia sad, baca sin. Tengok huruf yang di atas, jangan ambil huruf yang di bawah. Okey, musaytirun. Nampak? Itulah dia. Tapi dia baca dengan sad, berkuasa sad. Di sini sebut sin, itu qiraat lah. Okey, lagi juzuk berapa lagi ada? Saytara. Itu sajalah kot. Tuan-tuan cari dah pula sendiri. Okey. Kemudian sin ain ra, kita nak bincangkan sin ain ra. Daripada sa'ara. Sa'ara ni maksudnya menyemarakkan api, semarakkan. Api tu bagi jadi besar, tinggi. Menyemarakkan. Bukan jalan semarak. Jalan semarak kat tempat kita ni jalan semarak nama dia. Sa'ara ni ada satu lagi dipanggil sebagai, kalau ayat tu kata sa'ara as-sil'ata. Sa'ara adalah menetapkan harga. Haddada as-saman, menetapkan harga. Sebab dalam dia asal dia sin ain ra ni si'arun. Si'arun jamak dia as'arun adalah harga. Tuan-tuan tengok nak beli sesuatu kita tengok harga. Harga tu si'arun, price. Jamak dia as'arun. Okey. Cuma bila sa'ara fi'il, sa'ara yus'iru tas'iran adalah menetapkan harga. Kan ada dalam satu hadis.
sahabat-sahabat minta kepada Nabi supaya tetapkan harga sebab harga melambung tinggi ni. Sahabat-sahabat minta kepada Nabi untuk tetapkan harga. Tapi Nabi kata apa? Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah musa'ir, penetap harga, bukan kita. Okey, kemudian sa'irun ni maknanya api yang marak, api yang menjulang tinggi. Okey, api yang marak, api yang menjulang tinggi. Tuan-tuan lihat dalam suratul Nisa, mengenai dengan anak-anak orang yatim, anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang mereka ini dimakan harta mereka secara zalim. Suratul Nisa, page yang satu live suratul Nisa. Tuan-tuan buka ayat tengah-tengah tu. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Nampak sa'ira? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka telah makan bara api dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, kelak mereka akan dibakar, dimasukkan dalam sa'ir. Sa'ir ni api neraka pun boleh, julangan api pun boleh. Sa'ir ni ada yang bermaksud api, ada yang bermaksud julangan api. Sa'ir, nama, antara nama-nama neraka salah satu nama Sa'ir. Okey. Jadi sa'irun, orang yang makan harta anak yatim secara zalim, mereka sebenarnya makan bara api. Kemudian mereka akan dimasukkan dalam api yang menyala-nyala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat dulu, dalam 3-4 tahun lepas, ada satu kemalangan di Diuk, membabitkan kemalangan jiwa antara ibu dan ayah. Anak-anak semua dalam kereta, maka ibu ayah mati, anak-anak semua jadi yatim piatu sekelip mata. Disebabkan perlumbaan pada tu di Diuk malam, pada waktu malam di highway Diuk. Jadi anak ni sekelip mata jadi yatim piatu. Jadi bila yatim piatu ni sudah pastilah menjadi perebutan antara makcik pakcik ni untuk jaga dia. Jadi bila sebut tentang sumbangan ni, beratus atau puluhan ribu lah dapat dalam masa beberapa hari. Sebab apa? Sebab orang kesian, disebabkan kemalangan tersebut bukan salah dia, orang yang berlumba, Myvi yang berlumba. Last sekali akibatnya yatim piatu kanak-kanak tadi. Kita tengok pun kesian. Jadi orang pun hulurkan bantuan, masukkan ke akaun. Rupa-rupanya lesap. Siapa yang lesap? Orang yang jaga tu. Jadi sebenarnya memakan harta anak yatim tu hukumnya haram, secara zalim. Sebab orang tu bagi atas nama anak yatim tu. Memanglah masuk akaun makcik dia, tapi atas nama anak yatim, bukan atas nama dia, bukan untuk diri dia. Jadi hukumnya haram. Tapi maksud dalam Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, makan harta anak yatim secara zalim. Kalau makan secara tak zalim, tak apalah. Contoh, kita ambil sikit harta anak yatim untuk keperluan dia. Untuk keperluan beli baju dia, beli selimut dia, untuk keperluan dia, tak apa, tak jadi masalah. Tapi yang menjadi masalahnya, untuk keperluan kita sekali pun kita guna. Tapi sebenarnya kalau kita masak, tak perlulah susah sangat. Quran kata fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka tanya kepada kamu mengenai anak yatim. Qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa'a Allahu
la'anatakum innallaha azizun hakim. Mana janganlah terlampau keras sangat sampai harta anak yatim tak boleh makan langsung. Masak periuk asing-asing. Ni periuk untuk anak yatim, periuk nasi. Ni untuk kita. Tak sampai tahap macam tu lah. Jadi maknanya kalau share untuk makan satu periuk, anak yatim pun di situ, kita pun di situ. Tapi makan dengan cara yang makan harta anak yatim juga, tapi dengan cara yang baik lah. Bukannya kita tak keluar duit kita langsung, semua duit harta anak yatim je. Kita pun pulun juga makan. Itu tidak dibenarkan lah. Kemudian bermaksud dalam ayat ni, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama, siapa yang makan harta anak yatim secara zalim. Maksudnya kalau bukan harta anak yatim secara zalim boleh lah. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama. Sebab apa letak amwalal yatama? Harta anak yatim, amwalal yatama. Kalau amwal ghairul yatama harus boleh. Jadi bukan maksudnya gitu Maksudnya diletakkan harta anak yatim tak boleh makan kerana ancaman yang sangat keras. Kerana anak-anak yatim ni mereka dah lemah. Tak ada mak, tak ada ayah. Kemudian kita pula menindas orang yang lemah. Jadi dosa tu berkali ganda. Berbeza, Quran tak sebutlah makan harta selain anak yatim semua tu. Sebab itu dah memang jelas haram. Dan di-highlightkan amwalal yatama kerana anak yatim ini mereka lemah, mereka tertindas, kemudian kamu tindaskan lagi dia, kamu lemahkan lagi dia. Itu yang sebab Quran sebut. Kalau harta sesama kita, Quran dah sebut awal lagi juzuk yang kelima, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sama kamu dengan cara yang batil. Okey. Seterusnya kita lihat su'ur. Su'ur ni makna gila. Tuan-tuan lihat dalam suratul Qamar pada apa nama? Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Suratul Qamar. Juzuk 27 selepas suratul Rahman. Tuan-tuan tengok. Lepas suratul Rahman, sebelum suratul Rahman. Juzuk muka surat 529 pun ada, 530 pun ada. Muka surat 530 pun ada. Tuan-tuan lihat pada ayat yang ke-47 suratul Qamar. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan dan juga berada dalam api yang menyala. 47. Ayat 47 Mana di dalam dunia mereka teraba-raba dalam kesesatan, di akhirat nanti mereka teraba-raba di dalam api kepanasan. Di akhirat nanti. Su'ur. Su'ur tu maknanya apa? Adalah api yang panas. Sa'irun, jamak dia adalah su'ur. Tuan-tuan kena tulis tepi tu. Sa'irun, api yang marak tadi, jamak dia apa? Adalah su'ur. Su'ur. Ada juga su'ur maknanya gila. Ada juga. Tuan-tuan lihat pada ayat ke-24 suratul Qamar. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. Apa dia tu? Mereka berkata, Kazabat Samud bin Nuzur, kaum Samud telah mendustakan peringatan yang diberikan kepada mereka. Mereka kata, Abasharam minna wahidan. Adakah seorang manusia di kalangan kita, hanya satu orang aja, nattabi'uhu, kami nak ikut seorang ni, inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Kalau begitu sesungguhnya kalaulah kami mengikut kamu yang seorang ni, Nabi Saleh ni, lafi dhalalin wa su'ur, benar-benarlah kami berada dalam kesesatan dan juga dalam kegilaan. Su'ur tu makna gila.
Kalau kita ikut juga mana kita benar-benar dalam sesat dan juga dalam gila. Orang gila je ikut. Sampai tahap macam tu kaum Samud kata kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Itu maknanya su'ur. Okey. Jadi su'ur ni ada dua. Satu su'ur jamak kepada sa'ir iaitu api yang menyala. Satu lagi su'ur adalah gila, kegilaan. Okey. Seterusnya kita lihat satu lagi disebut sebagai su'urun. Su'urun, bukan su'ur. Tadi ain tu hidup. Tapi ada ketikanya ain tu mati. Su'urun maknanya gila juga. Ataupun maknanya har, panas. Okey. Dan perkataan sin ain ra ni, kalau kita kata sa'ara an-nara. Sa'ara tu maksudnya adalah, apa maksud sa'ara an-nara? Dia telah asy'ala, menyalakan api. Okey Kalau sa'ara, menyemarakkan api. Kalau sa'ara an-nara, dia telah menyalakan api. Dia tak ada api, jadikan ada api. Bila sa'ara, mana lebih lagi, nak semarakkan api tu lagi tinggi. Boleh Kemudian seterusnya dua ba iaitu sin fa lam. Sin, fa dan lam. Sin fa lam ni maksudnya safula. Safilun, yang di bawah. Okey. Kalau asfal itu adalah sirah mubalagh, isim tafdil. Ismu tafdil, mana paling bawah. Okey. Itu untuk muzakkar lelaki. Kalau perempuan sufla atau wazan fu'ala, sufla. Ada dalam Quran dalam surah At-Tin ada wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Nampak? Asfala safilin. Asfala yang paling bawah, safilin yang terbawah. Asfala yang paling bawah, safilin orang-orang yang di bawah. Jadi manusia ni maknanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni ciptaan terbaiklah, ada akal, boleh berfikir secara waras. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah Ta'ala boleh kembalikan dia kepada tahap yang paling bawah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat, akal manusia ni cukup hebat membezakan dengan haiwan. Kadang-kadang manusia boleh jadi teruk daripada haiwan. Betul Sebab diberikan kepada manusia dua elemen yang utama. Satu dipanggil akal, satu dipanggil nafsu. Bila mana akal dapat mengawal nafsu, lebih hebat manusia tadi daripada malaikat. Malaikat tak ada nafsu. Tapi bila mana nafsu yang menguasai akal, dia yang kontrol akal, itu lebih teruk daripada haiwan. Sebab dia buat ikut nafsu, dia tak fikir dah. Jadi sebab tu ada yang bunuh anak haiwan pun tak bunuh anak. Buang anak haiwan tak pernah buang anak. Jadi itu semua berlaku disebabkan apa? Summa radadnahu asfala safilin, kadang-kadang darjat yang paling bawah. Sebab tu Quran kata ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka lebih teruk daripada binatang ternak, bahkan lebih sesat. Sebab apa tu? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi hati tak boleh pakai. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata penglihatan tak boleh pakai. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada pendengaran pun tak boleh pakai. Semua tak nak dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tu lebih teruk daripada haiwan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Okey.
Kemudian perkataan sin, ain, ya, sa'a, yas'a. Oh, bukan, kita tersilap ni. Tersilap. Perkataan sin falam tadi, asfala, sufla. Seterusnya perkataan sin faha. Sin faha. Safiha. Fil akhirati laminas salihin. Juzuk pertama Tuan-tuan tengok juzuk pertama. Safiha rasa ada di sana tu. Ada. Ayat ke-20. Muka surat 20 ayat yang ke 130. 130 Suratul Baqarah juzuk yang pertama. 9 line plus 1 page وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Tuan-tuan tak ada tulis kat ruangan komen ayat-ayat nombor apa? Ke tuan-tuan dah malas nak tulis dah? Okey. Nampak tak? Wa man yarghabu an millah. Siapa yang tak suka, benci millah Ibrahim, illa, kecuali orang yang benci millah Ibrahim tak lain tak bukan mereka siapa? Orang yang memperbodohkan dirinya. Hanyalah orang yang memperbodohkan dirinya, safiha. Memperbodohkan. Bodoh, tidak cerdik. Safahun, safiha, bodoh tak cerdik. Kalau safahun ini kita panggil dia adalah safiha ni makna fi'il, verb fi'il, memperbodohkan. Safahun adalah noun. Iaitu apa itu noun? Iaitu isim masdar, iaitu kebodohan. Safahun, safahatun sama, maknanya kebodohan. Isim noun. Safihun sifat musyabbahah. Safihun adalah apa? Sifat musyabbahah. Jamak dia sufaha. Juzuk yang kedua, first sekali sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Okey? Itu sufaha, orang-orang yang bodoh. Telah berkata orang-orang yang bodoh. Sayaqulu sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sebab apa? Kiblat telah diubah. Itu pertanyaan orang bodoh. Seterusnya sin qaf ya. Sin qaf ya. Saqa yasqi, memberi minum Saqa yasqi. Asqa maknanya sama dengan makna saqa, memberi minum juga. Makna saqa atas wazan apa? Atas wazan sulasi mujarrad, fi'il 3 huruf. Asqa sulasi mazid 3 huruf plus 1 huruf jadi 4 huruf. Asqa atas wazan af'ala yuf'ilu. Asqa yusqi. Makna sama, memberi minum. Cuma kalau saqa yasqi, memberi minum, asqa ada ketikanya maknanya memberi minum, ada ketika maknanya ja'ala lahu ma'ad, menjadikan air untuk dia. Dia menjadikan air untuknya ataupun menjadikan minuman untuknya. Dia bancuhkan air ke apa ke untuk orang yang datang, untuk tetamu dia. Okey. Istasqa, minta minum ataupun minta hujan. Dalam doa dia sebut Allahumma asqina ghaisan. Dalam hadis ke doa macam tu lah Allahumma asqina ghaisan. Ya Allah, hujanilah kami. Hujanilah kami. Bukan beri minum. Hujanilah kami. Dengan hujan tu kita boleh beri minum kepada diri kita dan juga kepada tumbuh-tumbuhan kita dan juga haiwan lah. Itu dipanggil sebagai isqina ghaisan.
Siqayah maksudnya memberi minum juga. Cuma siqayah ni ada yang menyatakan siqayah ni bekas yang diberi minum ataupun tempat yang diberi minum. Siqayah. Suqya memberi minum. Semua makna samalah, pendek kata. Suqya, siqayah. Tuan-tuan lihat di dalam surah Taubah 4 lai surah Taubah 4 lai. Juzuk 10 4 lai. Juzuk yang ke-10 4 lai. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Aja'altum, adakah kamu menjadikan siqayatal haji, memberi minum kepada orang-orang menunaikan haji, yang memakmurkan Masjidil Haram, itulah dipanggil siqayah, beri minum. Okey. Lagi surah apa lagi ada? Suratul Insan, tuan-tuan lihat. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Suratul Insan juzuk 29. Muka surat berapa tu? 57 apa? 578 579. Ayat yang ke berapa tu? Mana dia? Tak ada. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, bawah. Dekat mana tu? Macam mana tak ada? Okey, ada. Pada ayat 21. Ayat 21 muka surat 579. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqa wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum. Nampak? Saqahum, memberi minum kepada mereka Tuhan mereka. Tuhan mereka memberi minum kepada mereka syaraban tahura, dengan minuman yang suci lagi bersih. Pada ayat 17 pun ada tu. Wa ni fa'il majhul, ayat pasif. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Mereka diberi minum, ayat pasif. Diberi minum di dalam syurga. Beri minum apa? Ka'san kana mizajuha zanjabila. Satu gelas yang mana campurannya adalah halia. Zanjabil, halia. Okey. Okey. Wa idh istasqa ni juzuk pertama pada tu. Kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan buka lah dekat mana? 4 lai juzuk 1. Muka surat yang ke-9. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Ketika mana Nabi Musa minta air untuk kaum dia, maka Allah Taala kata idrib bi'asakal hajar. Istasqa mana minta minum. Boleh? Asqa yusqi mana sama memberi minum. Okey. Itu antara beberapa perkara yang kita bincangkan pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah esok kita akan sambung pada page yang berikutnya, page 124. Iaitu perkataan sin lam kaf. Dan juga muka surat 125 perkataan sin nun nun. Dan sin nun waw. Ada beberapa lagi perkataan huruf ra, huruf sin.
Nah, esok insya-Allah kita akan habiskan kesemuanya sekali insya-Allah taala. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan yang menyertai sesi pengajian kita ni. Kita telah selesai dalam membincangkan apa? Qamus Al-Quran. Sangat-sangat penting Qamus Al-Quran ini sangat penting. Kerana apa ia sangat penting? Kerana itulah cara untuk kita menghafal, menguasai mufradat ataupun vocabulary daripada perkataan Al-Quranul Karim. Okey. Tuan-tuan, kita ada bincang semalam mengenai, kita dah habis taqdim wa ta'khir. Semalam terputus kita sambung hari ini. Iaitu mengenai dengan perkataan apa dia? Jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'aliyah. Kalau kata huwa talib, huwa yata'allam, huwa muta'allim. Lain muta'allim tu lebih kuat, lebih kukuh berbanding yang ta'allam. Okey? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menceritakan semalam mengenai dengan kadang-kadang satu perkara yang tak pernah lagi berlaku, maka diletakkan dengan sirah jumlah ismiyah kerana ada satu dalalah, indikator yang menunjukkan perkara tersebut pasti terhasil dan juga sabit. Contoh yang saya bagi tahu semalam. Kalau tak pasti semalam sama dah dalam terputus ataupun belum terputus semalam Antaranya kita kata, saya tanya kepada seseorang, apa pandangan kamu, adakah dia akan gagal dalam pekerjaan dia? Maka dia kata huwa fashil, dia adalah gagal. Fashil, jumlah ismiyah itu lebih kuat. Mana sangkaan dia terhadap kegagalan dalam kerjaya dia, itu sangkaan yang sangat kuat, dia pasti menemui kegagalan. Ataupun dia memang tahap hampir betul kepada yakin dah, yang mana dia pasti akan gagal. Tapi kalau dia kata huwa yafshul, dia akan gagal. Yafshul, dia akan gagal, maka perkara tersebut tak kuat tu. Dia mungkin dalam kerjaya dia ni, dia kemungkinan akan gagal, kemungkinan akan berjaya. Jadi kegagalan tu tak kuat. Mana dia tak tahu sama ada gagal ataupun berjaya. Dia tak pasti. Okey. Contoh dalam Quran, Quran sebut wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey, sesungguhnya Allah Taala menjadikan di permukaan bumi ini, Allah Taala jadikan manusia Nabi Adam sebagai khalifah. Sedangkan sebelum ini Allah Taala tak pernah jadikan manusia pun di permukaan bumi ini. Tiba-tiba nak jadikan Adam, menjadikan manusia sebagai khalifah. Tetapi dalam ayat ini Allah Taala sebut dengan sirah, dengan kita panggil apa, design, apa dia, dengan pattern sirah isim fa'il. Isim fa'il maknanya ismiyah lah, jumlah ismiyah. Kerana menunjukkan perkara tersebut pasti dan tak akan mustahil, dan dia pasti akan berlaku manusia menjadi khalifah. Nampak tak? Sebab itu diletakkan ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Quran tak sebut inni aj'alu fil ardi khalifah, tapi dia tak ja'ilun. Perbezaan tu tuan-tuan perlu lihat betapa dalamnya, tajamnya kesusasteraan Al-Quranul Karim. Seperti mana yang berlaku dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, juzuk yang ke-12, surah Hud ayat ke-37. Apa dia? Dalam wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, kamu buatlah bahtera wahai Nuh dengan a'yunina, dengan mata kami, iaitu dengan pengawasan kami, kawalan kami, wa wahyina, dengan wahyu ilmu daripada kami,
wala tukhatibni fil ladzina zalamu, jangan kamu bercakap mengenai jangan kamu tujukan perkataan aku ini, wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Apa tukhatibni? Jangan kamu bercakap kepada aku mengenai orang yang zalim. Tukhatibni fil ladzina zalamu. Tengok juzuk yang ke berapa? Juzuk 12 juzuk 12. Berapa lai tu? 2 lai 2 lai semuka. Bukan 2 lai semuka. 2 lai Juzuk 12. Okey. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, janganlah kamu bicarakan kepadaku tentang orang-orang yang zalim. Ya, jangan kamu bercakap kepada aku, Allah Taala kata, mengenai orang-orang yang zalim. Sebab apa ya? Innahum mughraqun, kerana mereka akan ditenggelamkan. Nampak tak? Diletakkan perkataan apa tu? Diletakkan perkataan mughraqun. Mughraqun tu adalah ismul maf'ul, ditenggelamkan. Sebab apa Quran tak kata wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum sayughraqun, mereka akan ditenggelamkan. Tapi digunakan perkataan mughraqun kerana isim fa'il adalah sabit, lebih kuat dan pasti akan berlaku. Quran juga tak letakkan innahum sayughraqun, atau Quran tak sebutkan apa, wala tukhatibni fil ladzina zalamu sa'ughriquhum, dan aku akan menenggelamkan mereka. Quran tak sebut. Quran tak gunakan sa'ughriquhum, Quran tak gunakan juga innahum sayughraqun, tapi Quran gunakan jumlah fi'aliyah, iaitu menggunakan sirah pattern ismul maf'ul mughraqun. Mana lebih kuat. Okey. Begitulah berlaku kepada kisah kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dalam surah Al-Ankabut ayat 31, 9 lai plus 1 page juzuk yang ke-20, ayat atas sekali. Ayat atas sekali. Ayalah kot. Ayat atas sekali. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Nampak tak? Quran gunakan walamma ja'at rusuluna, apabila datangnya rasul-rasul kami, iaitu malaikat, utusan kami, iaitu malaikat, Ibrahim bil bushra, mereka datang kepada Nabi Ibrahim membawa berita gembira. Qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah, mereka telah berkata, apa utusan ni, malaikat ni telah berkata, inna muhliku ahli hadhil qaryah, kami nak membinasakan penduduk kampung ini. Sebab apa digunakan muhliku, tak gunakan inna sanuhliku ahli hadhil qaryah. Kenapa tak digunakan inna sanuhliku ahla hadhil qaryah? Nampak? Inna sanuhliku ahla hadhil qaryah, tetapi digunakan muhliku ahli hadhil qaryah. Sebab apa ya? Sebab nak bagi tahu kami nak binasakan ni betul-betul pasti. Bukan lagi ada deal daripada pihak mereka, tak ada dah. Terus kami akan hancurkan mereka, binasakan mereka. Okey, khulasah, kesimpulan perbincangan kita, kisah Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, menggunakan jumlah ismiyah. Kesimpulan dia apa? Iaitu fi'il ni menunjukkan kepada berlaku dan juga peristiwa yang berulang. Adapun isim ni, function dia adalah as-subut wal istiqrar, pasti dan tetap.
Jadi Al-Quranul Karim menggunakan fi'il dan juga isim, menggunakan dengan isti'malan fanniyan, iaitu menggunakan, kita panggil dengan cara yang sangat-sangat halus. Okey. Okey, sekarang kita lihat pula dalam suratul An'am. Suratul Al-An'am. Ini perbincangan kita apa ya? Mengenai dengan jumlah fi'aliyah dan juga jumlah al-ismiyah. Al-jumlatul fi'aliyah wal jumlatul ismiyah. Function dia, kita lihat. Tuan-tuan buka Al-Quranul Karim. Suratul An'am. Suratul An'am ayat ke berapa tu? Ayat ke-95. Kalau daripada juzuk 7, tuan-tuan buka 9 lay plus 1 page ayat atas sekali ya. Innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Suratul Al-An'am. Okey, digunakan fi'il tu untuk benda hidup. Yukhrijul hayya. Yukhriju tu benda hidup, yukhriju tu fi'il. Al-hayya benda hidup. Yukhrijul hayya. Iaitu Allah Ta'ala mengeluarkan hidup, kehidupan. Digunakan fi'il tu. Sebab apa? Berlaku. Nak bagi tahu berlaku perkara tersebut. Allah Ta'ala mengeluarkan hidup daripada mati. Sesuatu yang hidup daripada sesuatu yang mati. Wa mukhrijul mayyita minal hayy. Allah Ta'ala juga mengeluarkan benda yang mati daripada benda yang hidup. Jadi di sini diletakkan mukhrij. Allah Ta'ala mengeluarkan. Sebab apa ya? Diletak mukhrij ni apa? Sirah apa? Pattern dia adalah pattern ismul fa'il, daripada akhraja. Tak digunakan fi'il tapi digunakan isim. Sebab apa ya? Sebabnya bila diletakkan isim menunjukkan mukhrij adalah as-sabat wal istiqrar, tetap dan pasti berlaku. Nampak? Tetap. Tuan-tuan lihat diletakkan fi'il untuk benda yang hidup. Diletakkan isim untuk benda yang mati. Okey, mukhrijul hayy, mukhrijul mayyita minal hayy. Nampak tak? Mukhrijul mayyita minal hayy. Kerana sifat yang jelas daripada kehidupan, sifat-sifat kehidupan yang jelas adalah apa? Al-harakat, pergerakan. Berlaku pergerakan. Dan juga at-tajaddud, berlaku satu benda selepas satu benda bila dia hidup. Sebab itu diletakkan sebagai sirah jumlah fi'liyah. Yukhrijul hayya. Tapi bila mana benda yang mati, dia keadaan dia tetap. Dia tak bergerak. Benda mati, tak bergerak dia. Statik. Jadi dia dalam keadaan dia tenang. Dia tak bergerak. Kalau kita yang hidup ni, gembira pun tak duduk diam. Susah hati tak duduk diam. Tapi untuk benda yang mati, tak kira lah, dia akan statik. Apa juga yang berlaku kepada dia, dia akan statik. Jadi sebab itu dah diletakkan sebagai jumlah ismiyah, isim fa'il, mukhrij. Sebab dia memang tak akan bergerak, dia akan tetap. Okey nampak? Kadang-kadang kita tengok pula dalam surah Al-Imran, Quran kata wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dua-dua Quran letak jumlah fi'liyah, fi'il. Tukhrijul hayya, benda hidup, Tuhan Allah Ta'ala letak tukhrij, fi'il. Benda mati, Quran letak tukhrij, fi'il. Tadi benda mati diletakkan perkataan apa? Isim. Ini fi'il. Nampak? Tukhrij. Tuan-tuan highlight tukhrij. Dalam surah apa tu? Surah Al-Imran ayat 27. Tuan-tuan jadi wirid selalu tu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'.
Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab apa dalam surah Ali Imran diletakkan benda yang hidup pun fi'il, benda yang mati pun fi'il. Berbeza dengan surah Al-An'am. Sekarang saya nak mengajak tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak mengajak tuan-tuan buka Quran, tengok siyaqul ayah ataupun konteks jalan cerita. Ali Imran, tuan-tuan lihat berbeza dengan surah Al-An'am. Sebab apa? Dalam surah Ali Imran menceritakan tentang at-taghyir wal hudus wat tajaddud secara umumnya, iaitu perubahan benda yang berlaku dan benda yang setiap hari silih berganti. Itulah secara umumnya dalam surah Al-Imran. Okey, sebab tu dalam surah Al-Imran kita lihat yang saya bacakan tadi, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Semua ayat itu menceritakan sebelum ayat tukhrijul hayyam tadilah. Sebelum ayat itu menceritakan apa? Allah Ta'ala ni berikan kerajaan dia kepada siapa yang dia nak. Allah Ta'ala boleh cabut kerajaan, takhta seseorang, siapa yang dia nak. Allah Ta'ala boleh beri, kerajaan yang Allah Ta'ala boleh beri kepada orang ni. Allah Ta'ala boleh tarik daripada orang tersebut. Nampak? Allah Ta'ala boleh memuliakan dia, siapa yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala juga boleh menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Jadi nampak tak di sini nak mengajar kita iaitu mengenai at-taghyir wal hudus, perkara yang berlaku, perubahan-perubahan. Dapat kerajaan, bubar kerajaan. Dapat kemuliaan, digugurkan kemuliaan, dapat kehinaan. Itu semua adalah kita panggil benda yang berlaku dan juga perubahan. Nampak? Bertukar siang dan malam, silih berganti. Benda hidup jadi mati, benda mati jadi hidup. Itu semua adalah perubahan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kerana itulah semuanya adalah dipanggil pergerakan. Pergerakan, harakat. Malam, tukar siang, semua bergerak. Okey, perubahan. Sebab itulah diletakkan sebagai jumlah fi'aliyah, semuanya fi'il. Semua fi'il menunjukkan itu adalah at-tajaddud, benda yang silih berganti berlaku, kemudian perubahan dan juga harakat, pergerakan. Tuan-tuan lihat semua fi'il yang Allah letak di mana tu? Tuan-tuan lihat, tu'til mulka man tasha', tu'ti fi'il, wa tanzi'ul mulka mimman tasha', tanzi' fi'il, wa tu'izzu man tasha', tu'iz fi'il, wa tudhillu man tasha', tudhil fi'il. Kemudian lepas tu tulijul laila fin nahar, tulij adalah fi'il, wa tulijun nahara fil lail, tulij adalah fi'il. Wa tukhrijul hayya, tukhrij adalah fi'il, wa tukhrijul mayyit, tukhrij adalah fi'il. Semua fi'il. Ini menunjukkan perubahan. Okey. Tapi dalam surah Al-An'am, saya nak bagi tahu tuan-tuan dalam surah Al-An'am, innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayyi dzalikumullahu fa anna tu'fakun faliqul isbahi wa ja'alal layla sakanan wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Ini siri kita, siri tadabbur, slot tadabbur ini surah Al-An'am ayat ke-95-96. Saya nak mengajak tuan-tuan halusi ayat-ayat Allah, ayat juzuk yang ketiga, juzuk yang ke-7, persamaannya sama. Beza yang sangat halus iaitu dari segi pattern. Ini diletakkan fi'il, ini diletakkan isim fa'il. Itu perbezaan dia. Tapi sebab apa itu yang berlaku? Itu yang kita sedang bincangkan. Okey.
Tuan-tuan lihat dalam surah Al-An'am bicara tentang apa? Kita lihat bermulanya ayat dengan jumlah ismiyah. Nampak kat mana bermula ayat jumlah ismiyah? Innallaha faliqul habbi wan nawa. Itu jumlah ismiyah. Kemudian datang pula selepasnya dua isim yang lain. Dua isim yang lain. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Itu jumlah ismiyah tu Kemudian selepas daripada itu datang isim yang lain. Yang pertama adalah mukhrijul mayyita minal hayy. Itu yang pertama. Jumlah ismiyah yang kedua adalah pada ayat 96 faliqul isbah. Nampak faliq. Itu adalah jumlah ismiyah. Faliq itu adalah isim fa'il. Falaqa, membelah. Falaqa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Falaq makna membelah. Tapi kalau faliq yang pembelah. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut yukhrijul hayya dengan sirah bentuk fi'il mudhari'. Nampak tak? Yukhrijul hayya fi'il mudhari'. Dia makna jumlah fi'liyah lah. Apabila disebutkan iaitu min harakatil hayy, sebutkan perkataan hayy, kehidupan, disebutkan fi'il. Sebab kehidupan sentiasa bergerak. Berbeza pada ayat Ali Imran. Kerana pada ayat Ali Imran dalalah ceritakan tentang harakat, pergerakan, perubahan daripada satu masa ke satu masa. Jadi kerana itu diletakkan fi'il dalam surah Ali Imran. Dalam surah surah Al-An'am bukan nak ceritakan tentang perubahan. Dia tak ceritakan tentang perubahan. Cuma kita tengok daripada konteks cerita ayat 95-96 banyak diletakkan jumlah ismiyah. Maka kerana itulah diletakkan jumlah ismiyah. Dan diletakkan jumlah fi'liyah hanya satu, yukhrijul hayya, kerana hayya itu adalah benda yang hidup sentiasa bergerak. Okey. Cukup sekadar itu untuk pengajaran kita pagi yang mulia ini. Kita akan sambung keesokan hari dalam bab yang sama dipanggil jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau terjemah lebih kurang sama makna, tapi sebenarnya dia memberi satu maksud yang sangat berbeza bila kita tadabbur betul-betul. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengakhiri pengajian kita pada pagi yang mulia ini dengan memohon maaf sekiranya ada tersilap, terkasar bahasa saya dan juga Ustaz Agong. Dan saya minta kepada tuan-tuan tekanlah butang share kerana ramai yang nak belajar tadabbur slot ayat-ayat mutasyabihat, perbezaan antara satu ayat dengan ayat yang lain, qamus Al-Quran, latihan daripada Al-Quran. Ramai yang nak, cuma mereka tak jumpa lagi page ni. Jadi bila tuan-tuan tekan butang share, insya-Allah orang-orang yang baru sentiasa masuk insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.